Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani berikutan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja melalui pakej iSinar yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Maka ramai di kalangan pencarum sudah pun menerima pengeluaran 10,000 mereka yang dibenarkan, dan pastinya dengan sejumlah yang memohon, iaitu sekitar 5.3 juta permohonan yang diterima oleh pihak KWSP apabila permohonan dibuka sejak 1 April lalu. Dikatakan 44% daripada 11.9 juta pencarum yang layak untuk membuat pengeluaran di bawah kemudahan ini, dan sejumlah 19.45 bilion ringgit Malaysia dikeluarkan melalui pakej iLestari ini, melibatkan 5.23 juta ahli yang didaftarkan melalui KWSP, dan ini merupakan satu pertambahan berbanding kelulusan yang diberikan dalam pakej iSinar sebelum ini, iaitu pada 12 Mac 2021 sekitar 18.5 bilion ringgit. Jadi pelbagai alasanlah yang diterima oleh pihak KWSP apabila ditanya kepada ahli mengapa mereka ingin mengeluarkan kemudahan ini. Satunya untuk menampung pengurangan pendapatan yang dikatakan terjejas akibat COVID-19 sekitar 24%. Ada juga di kalangan pasangan ataupun suami ataupun isteri untuk membantu pasangan masing-masing ataupun ahli keluarga masing-masing yang terjejas akibat kewangan sebanyak 23%, dan juga menambah sumber pendapatan ataupun sumber kewangan sekitar 14%. Jadi sejumlah 40% juga daripada permohonan itu berdasarkan bagi menampung perbelanjaan keperluan asas harian ataupun bulanan. Selainnya 26% untuk membayar tunggakan hutang, 8% lagi untuk menambah persimpanan dan juga dana kecemasan. Jadi macam-macam alasan yang diberikan oleh pencarum. Mungkin salah seorangnya daripada anda sendiri yang terlibat dengan pengeluaran ini. Jadi untuk melihat perkara ini, kerana kebetulan pengeluaran ini berlaku di bulan Ramadan dan tak lama lagi nak raya, adakah pencarum akan ubah alasan itu? Mereka akan lebih banyak berbelanja berbanding untuk menampung hutang-hutang yang sebelum ini tertunggak dan sebagainya, ataupun dahulunya alasannya untuk menambah simpanan ataupun menambah punca pendapatan, tetapi kerana nak raya ni banyak pula nak belanja untuk ahli keluarga. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana kita ataupun pencarum-pencarum yang dapat mengeluarkan wang KWSP ini tidak terjerat dengan hutang akibat perbelanjaan yang lebih semasa musim perayaan ini. Prof. Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin di talian sekarang dari Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Apa khabar? Ya, Waalaikumsalam Tuan Haji, khabar baik. Terima kasih Dr. Irwan. Dengan pastinya awal minggu ini ramai yang muka ceria, senyum lebar dan sebagainya apabila melihat orang kata pun buku simpanan mereka ataupun status simpanan mereka sudah ada pengeluaran yang sudah pun ditransfer ataupun dipindahkan kepada akaun masing-masing. RM10,000 tu banyak tu. Jadi sebagai permulaan ini, bagaimana Dr. Irwan melihat kemampuan? Kita mesti yakin juga di kalangan rakyat kita ini mereka ada kesedaran pengurusan kewangan. Ini wang mereka, ini simpanan mereka sejak mereka bekerja. Jadi mereka ada hak untuk menentukan wang mereka ini. Jadi pandangan Dr. Irwan. Ya, betul. Ini hak mereka, dan kalau kita lihat dari segi perbelanjaan berkenaan dengan pengeluaran skim khas ini, kita lihat pun ini adalah pengeluaran kali keempat. Jadi sebelum ini dah ada pengeluaran-pengeluaran seperti iLestari, iSinar, iCitra. Jadi bagi saya dia bukanlah pertama kali. Jadi mungkin dalam aspek itu pencarum saya fikir pun agak familiar jugalah bagaimana untuk nak menggunakan kemudahan ini. Cumanya pada kali ini pengeluaran ini pun dibuat dalam masa yang berdekatan dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri, dan kalau kita lihat pun daripada 44% yang telah pun mengeluarkan
yang telah pun memohon, kita lihat sekitar 65% adalah kaum Bumiputera. Jadi memang agak ramailah yang kita lihat akan bersedia untuk menghadapi dari segi perayaan ini, dan kita tahu pun dah 2 tahun lepas tak dapat beraya. Jadi mungkin ini juga masa di mana kita jangkakanlah bahawa akan adanya juga perbelanjaan yang difokuskan untuk perayaan ini. Pada saya, itu secara asalnya, kalau kita lihat, bukanlah sesuatu yang salah bagi saya lah secara prinsipnya. Namun jika kita melakukan perbelanjaan itu secara yang berlebihan, secara yang melebihi daripada kita punya kemampuan, bagi saya yang itu yang perlu kita mungkin memberikan perhatian, dan mungkin perlu berhati-hatilah dalam aspek itu. Dr. Wan, antara keperluan dengan sumber kewangan jumlah yang agak besar, yang kasar sedikit di tangan sekarang ini, antara untuk bijak berbelanja ataupun hemah berbelanja dalam masa yang sama untuk melepaskan sedikit tekanan lah. Kerana kita dah stres 2 tahun tak boleh beraya, tak boleh berbelanja besar dan sebagainya. Di kalangan pencarum dan juga di kalangan rakyat kita yang dapat kemudahan ini pastinya akan orang kata pun menilai yang mana kuat nak lepaskan tekanan kerana nak belanja sikitlah untuk beri kelegaan kepada diri sendiri ataupun keluarga, tetapi dalam masa yang sama nak berhati-hati juga, tak tahulah esok lusa ada kerja lagi ataupun tidak. Tunggakan-tunggakan yang lain juga perlu diselesaikan. Kalau yang dahulunya kerana nak keluar kerana ada tunggakan pinjaman kredit kereta ke ataupun pinjaman perumahan, tetapi nampaknya hold dululah nak belanja raya. Jadi di mana pertimbangan tu, Dr. Irwan? Ya, okey. Pertama sekali, kita perlu faham, kita selalu cakap berkenaan dengan kos sara hidup. Kita kata, kos sara hidup dah tinggi, kos sara hidup semakin naik. Tapi sebenarnya, Tuan Haji Nazri, kita setiap antara kita ni, kita mempunyai kos sara hidup yang sebenarnya berbeza-beza. Tidak kiralah sama ada kita di dalam kelompok pendapatan, kita kata T20 ke, M40 ke, B40 ke. Dan sekarang pun kita tengok kumpulan isi rumah B40 dah semakin meningkat, dan kita tengok pun ramai yang membuat pinjaman ini pun daripada golongan M40, sekitar 59%. Jadi yang penting di sini kita perlu mengenal pasti kita punya kos sara hidup. Jadi daripada sana sememangnya kita perlu ada satu orang kata perbelanjaan lah, perancangan dalam perbelanjaan kita. Jadi kita punya bajet peribadi tu. Maksud dia kita perlu ada satu bentuk orang kata money tracking system. Jadi kita boleh trace kita punya perbelanjaan tu dekat mana, jangkaan pendapatan tu dah ada, dan juga mungkin jangkaan pendapatan di masa hadapan. Sebab kita perlu faham bahawa skim ataupun kemudahan ini dia sebenarnya adalah yang berbentuk jangka pendek, dan kita tahu juga semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan skim ini pada 16 Mac lepas, sememangnya dia ditumpukan kepada yang penggunaan perbelanjaan yang betul-betul memerlukan, sebab kita nak bangkit semula akibat daripada lockdown, Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 tahun yang lepas, dan juga fenomena banjir teruk yang berlaku pada awal tahun ini. Tapi kita juga faham bahawa baru-baru ini pun Menteri Kewangan yang PYB Senator Tengku Zafrul pun ada juga menekankan, juga memberikan signal lah, sebab beliau cuba untuk nak memastikan bahawa jangan risau, segala walaupun ada kelambatan sedikit, tapi beliau memastikan, berjanji bahawa segala pengeluaran ini akan dilakukan sebelum Hari Raya Aidilfitri. Jadi maksud dia memang saya tengok timing dan juga keputusan untuk nak mengawalkan juga pengeluaran ini sedikit sebanyak pun juga ada kena-mengena juga dengan perayaan Hari Raya ini. Jadi balik kepada poin saya tu, walaupun saya lihat
dia bukanlah satu perkara yang serius kalau ramai pencarum menggunakan wang ini berbelanja untuk perayaan, tetapi berpada-padalah. Jadi perlu ada because bila kita ada tracking system tu, kita boleh mengklasifikasikan. Kita boleh klasifikasi perbelanjaan kita tu. Perbelanjaan yang mana kita kata yang penting ke ataupun tak berapa penting, ataupun mungkin perkara yang mungkin tidak perlu. Jadi kalau yang tidak perlu tu rasanya tak payah kita nak berbelanja dekat sana. Dan mungkin kita juga boleh gunakan jadi bila kita ada tracking system tu, kita ada kategori tu, kita boleh mengklasifikasikan apakah keperluan, apakah kehendak. Ini pun berbeza-beza juga Tuan Haji Nazri. Tak Ya, ya. sama keperluan, kehendak ini, dan juga dalam konteks perayaan ni mungkin dia agak berbeza sikit. Tapi maksud saya di sini juga mungkin perlu ada kebijaksanaan untuk memastikan bahawa 10,000 tu dapat dikawal dan mungkin juga boleh digunakan untuk perbelanjaan ataupun perniagaan yang kita mungkin agak familiar lah, supaya mungkin duit itu tidak habis begitu sahaja. Okey, Dr. Irwan, dalam hal ini ramai pengkaji kewangan ataupun pakar pengurusan kewangan mencadangkanlah dalam beberapa tulisan-tulisan mereka sebelum pencarum menerima wang daripada KWSP ini, antaranya iaitu cadangan sebahagian besar daripada penganalisis kewangan mengatakan ini merupakan wang kita yang sudah pun kita laburkan ataupun kita simpan untuk hari tua, tetapi dibenarkan oleh kerajaan hari ini untuk kegunaan untuk hal kecemasan pada ketika ini ataupun mengurangkan beban akibat kos sara hidup dan sebagainya. Tetapi nak ataupun tidak, kita kena akui ini adalah wang simpanan kita, dan wang simpanan kalau kita bijak melaburkan ataupun melakukan pelaburan di tempat yang lebih baik, kerana di KWSP pun dah sememangnya bagus pun, pulangan setahun 4% ke 5%, tetapi dengan wang yang ada di tangan kita, wajarkah kita mengklasifikasikan ataupun mengkategorikan wang ini untuk sebahagiannya untuk dilaburkan untuk simpanan masa depan dalam skim-skim pelaburan yang sedia ada seperti Amanah Saham Nasional dan seumpamanya? Secara umumnya saya berpendapat kita tidak boleh mencuba-cubalah benda yang baru, melainkan kita sudah pun mempunyai pemahaman terhadap bentuk pelaburan ataupun perniagaan yang kita fikirkan, yang kita nak lakukan. Sebab seperti yang Tuan Haji Nazri cakap tadi, betul. Sebab kalau ada tak perlu tu, saya fikir kalau nak fikir pelaburan, masukkan balik je dekat KWSP, sebab memang dia memberikan peluangan yang agak baik. Tapi namun begitu, jika mungkin ada yang ingin menggunakannya untuk pelaburan dan perniagaan, kena pastikan yang kita betul-betul faham selok-belok perniagaan ataupun bentuk pelaburan tersebut. Kita tidak mahu sebab pelaburan ini pun sekarang ada macam-macam, dan ada juga yang mungkin berisiko, mungkin yang kita tidak mempunyai pengalaman. Jadi maksud saya, bukannya kita dah ada duit ni dalam tangan, jadi kita nak mencuba-cuba pula benda yang mungkin kita tidak pernah lakukan. Jadi ini mungkin risiko dia agak tinggi, dan mungkin akan menyebabkan kita kehilangan duit ini tanpa memberikan nilai yang sepatutnya digunakan untuk objektif sebenarlah pengeluaran kemudahan ini. Dan juga kita juga perlu memastikan, contohnya kalau dari segi pelaburan tu, mungkin digital asset dan sebagainya, kalau kita tidak familiar benda tu, bagi saya baik tak payah. Dan juga kita tahu juga sekarang ada banyak sindiket-sindiket penipuan di luar sana. Jadi ini pun juga perlu berhati-hatilah. Namun begitu, of course, kalau kita melakukan sesuatu perniagaan yang kita memang dah tahu dan familiar, bagi saya mungkin kalau kita nak peruntukkan sedikit supaya duit itu kita kata boleh berterusan di masa hadapan tu, bagi saya mungkin tidak menjadi masalah. Dan juga mungkin kalau kita nak ada mungkin nak beli emas dan sebagainya, tapi itulah, yang ni pun dia berbalik kepada, bagi saya juga dari segi kita punya selera risiko kita lah, risk appetite yang macam mana. Jadi kalau kita mungkin jenis yang memang mempunyai risk appetite terhadap bentuk-bentuk pelaburan tersebut, jadi mungkin itu juga boleh dipertimbangkanlah. Sebab
Kerana sebab yang saya melihat, contohnya kalau kita nak melakukan perniagaan dan juga untuk memulakan ataupun mengurus perniagaan yang mungkin terjejas teruk, kita juga perlu faham bahawa kerajaan juga telah pun memberikan insentif-insentif dan juga program yang ke arah itu. Contohnya seperti semarak niaga, okey, bantuan seperti dalam inisiatif tekun. Jadi ini semua juga boleh dimanfaatkan sepenuhnya selain daripada jadi bila kita manfaatkan mungkin nak buat perniagaan baru ataupun mengukuhkan lagi perniagaan kita dengan skim-skim yang saya sebutkan tadi, mungkin duit 10,000 ini kita boleh simpan supaya dia boleh digunakan dalam jangka masa yang mungkin lebih lama lah. Sementara juga kita menunggu dan juga melihat uh, keadaan ekonomi yang semakin pulih. Sebab kalau kita lihat sekarang pun kalau kita lihat memang nampak perniagaan itu pun dah kembali meningkat. Kita tengok ramai dah membeli belah. Jadi aktiviti perniagaan sudah pun kembali rancak, terutamanya di dalam sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Okey, jadi ini semua diharapkan akan dapat memberikan satu keuntungan dan juga pemulihan kepada ekonomi rakyat terutamanya di masa hadapan. Dr. Irwan, sehubungan dengan itu kalau kita tidak ada maklumat ilmu berkaitan dengan pelaburan dan juga risk appetite ataupun selera ataupun risiko yang kita tidak dapat menilai sebarang risiko yang kita akan terima apabila pelaburan itu dilakukan, sama ada melalui saham, melalui emas dan seumpamanya. Jadi dalam maklum balas yang diterima KWSP apabila mereka memohon itu, antaranya 26% dikatakan ingin mengeluarkan caruman mereka adalah untuk membayar tunggakan hutang dan 8% lagi untuk menambah simpanan. 26% itu untuk membayar tunggakan hutang. Maksudnya selama 2 tahun lebih ini ada yang hilang kerja, ada yang dipotong gaji, ada yang mungkin overtime dulu boleh claim, sekarang dah tak boleh claim. Jadi dia punya pembelajaran itu melebihi daripada pendapatan. Jadi menyebabkan ada tunggakan-tunggakan, mungkin ada arrears 2 bulan, 3 bulan. Jadi apa risiko dengan wang yang ada ini perlu diselesaikan dahulu tunggakan-tunggakan ini untuk memastikan kredit kereta, pinjaman perumahan, kalau ada skim-skim pinjaman peribadi ataupun kad kredit ini sepatutnya menjadi keutamaan pencarum untuk selesaikan dahulu. Betul. Kalau kita lihat dari segi nisbah hutang isi rumah kepada KDNK negara pun pada yang terkinilah mengikut laporan kajian ekonomi dan kewangan 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia baru-baru ini, sehingga Disember 2021 kalau kita lihat hutang isi rumah tu pada tingkat 89%. Ini antara yang tertinggi di rantau ini ya. Namun begitu, walaupun dia antara yang tertinggi, tapi sebenarnya dia dah nampak trend penurunan sebab pada awal tahun 2021 tu hutang isi rumah ni dah pada sekitar 93%. Jadi walaupun ada sedikit pengurangan, namun begitu kita faham bahawa sememangnya keadaan hutang yang tertunggak ini memang menjadi masalah kepada untuk nak meneruskan kehidupan. Jadi ini sememangnya patut diambil kira dalam penggunaan yang kita katakan penggunaan yang betul-betul memerlukanlah. Tapi kalau kita contohnya ingin membayar mungkin hutang kredit kad sebagai contoh, saya fikir kita juga tidak perlulah melangsaikannya secara keseluruhan sebab kita kena juga mengambil kira penggunaan pada masa ini dan juga masa terdekat. Tapi sememangnya kalau kita dapat mengurus pinjaman ini dengan lebih baik, itu bagi saya memang yang terbaiklah. Namun begitu, kalau kita mempunyai mungkin masalah, kita jangan malu berjumpa dengan Ya.
Ya, bank. Ya. agensi-agensi yang terlibat seperti PKP contohnya lah, agensi-agensi yang boleh membantu kita menguruskan kewangan kita supaya kita dapat menguruskan hutang itu, dan juga pada masa yang sama boleh menggunakan juga apa kemudahan KWSP itu untuk perbelanjaan dalam masa terdekat ini. Okey, Dr. Irwan, dari aspek itu, pelbagai pinjaman lah kita punya rakyat ni, pekerja ataupun pecarum. Ada yang membuat pinjaman atas kapasiti peribadi, ada yang membuat pinjaman untuk kegunaan harian seperti rumah dan juga kereta, ada yang membuat pinjaman untuk membuat pinjaman perniagaan dan sebagainya. Jadi, mengapa proses ataupun pengurusan pinjaman ini penting supaya mereka tidak terjebak dengan isu akan datang? Misalnya kalau mereka nak buat pinjaman lain, mereka gagal kerana kredit mereka tak cantik lah, rating mereka di agensi rating skor kredit kita. Begitu juga kalau kita tidak ikut jadual pembayaran, maka ada faedah-faedah yang melantun tinggi akan dikenakan. Jadi mengapa skor kredit pinjaman ini perlu dijaga oleh setiap individu di negara kita ini? Ya, dalam aspek ini sebab kita melihat ialah disebabkan oleh pandemik ini, ramai penganalisis menjangkakan juga pada masa hadapan yang kita katakan kita menuju ke fasa endemik, menuju ke arah endemicity ni, ke arah fasa endemik dan juga pasca pandemik. Sebenarnya keadaan dunia ataupun ekonomi global akan menjadi banyak ketidaktentuan lah, apa yang dipanggil sebagai keadaan VUCA. VUCA ni satu akronim, iaitu volatile, uncertain, complex dan juga ambiguous. Jadi bukannya seperti mungkin beberapa tahun dahulu, kita boleh merancang dengan mudah. Sekarang ini memang bukan senang untuk kita nak membuat perancangan. Mungkin besok lusa ada perkara yang mungkin di luar jangka. Sekarang ini pun kita tengok pelbagai ketidakpastian yang berlaku di luar sana, yang di luar kawalan kita, yang akan menyebabkan mungkin sektor-sektor yang terlibat itu akan mengalami kesan negatif dan juga memberi kesan kepada pekerjaan kita. Jadi sebab itu perancangan kewangan peribadi itu penting, dan ia bermula dengan pengurusan di mana kita boleh mengurus hutang kita secara yang boleh dikawal lah. Ini tidak dikatakan langsung tidak mempunyai hutang. Itu pun bagi saya bukanlah menunjukkan pengurusan kewangan yang baik, tapi hutang yang boleh diurus, yang manageable. Jadi itu yang sebenarnya perlu dilihat untuk kita menghadapi keadaan VUCA, keadaan yang agak ketidakpastian ini di masa hadapan ini. Dari aspek perbelanjaan untuk one off misalnya, pastinya dalam minggu ini, bulan ini, pembelanjaan untuk perucitan akan meningkat. Kebetulan pada musim perayaan, musim raya. Jadi mungkin ini akan sedikit sebanyak merancakkan ekonomi. Jadi dari pandangan Dr. Irwan, mengapa juga rakyat perlu juga sedikit allocate ataupun peruntukkan wang mereka ini untuk berbelanja? Ya, sebab kalau kita contohnya duit ni disimpan ataupun mungkin telah pun disalahgunakan ataupun mungkin terjebak dengan skim sindiket penipuan dan sebagainya. Jadi ia mungkin tidak dapat mencapai contohnya objektif untuk kita nak merangsang penggunaan swasta dalam ekonomi. Sebab kita perlu ingat bahawa peningkatan dalam penggunaan swasta itu akan merancakkan lagi ataupun merangsang permintaan domestik negara yang sekaligus akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, dan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi negara yang disasarkan pada sekitar 5.3 hingga 6.3% itu dijangkakan juga akan dapat mencipta peluang pekerjaan dan juga perniagaan serta bentuk pelaburan yang lebih baik di masa hadapan. Jadi kalau kita hanya menyimpan, tidak menggunakan, jadi kalau dalam ekonomi, jadi itu akan memberikan kesan yang tidak baik, sebab kita nak duit itu juga dibelanjakan dalam ekonomi supaya dia dapat meningkatkan dari segi pendapatan peniaga dan juga meningkatkan lagi mungkin bentuk pelaburan perniagaan di masa hadapan. Jadi sebab itu ia penting untuk dibelanja, dan sememangnya lah tujuan asal juga
pengeluaran ini adalah untuk pengeluaran yang perbelanjaan yang betul-betul diperlukan pada ketika inilah, yang mana kita masih lagi belum lagi pulih sepenuhnya. Apatah lagi dari segi ekonomi rakyat ini, Tuan Haji Nazri, ini Ya. memerlukan masa untuk pulih. Kadar seperti saya tekan tadi, golongan B40 ini sudah berkembang, mungkin dah masuk B60. Lepas tu kadar kemiskinan sudah meningkat. Kalau tidak ada perancakan peningkatan dalam aktiviti ekonomi perniagaan, jadi susah juga untuk kita nak meningkatkan dari segi mungkin gaji upah itu. Jadi ini akan memberikan kesan balik juga kepada dari segi dari segi kesejahteraan rakyat. Dan bila kita cakap isu kesejahteraan rakyat ini pun, kita dengar baru-baru ini pun sejak pandemik ini, isu kesihatan mental dan sebagainya, ini juga berkait rapat dengan bagaimana kita mengurus dari segi pengurusan kewangan tersebut. Jadi inilah kenapa pentingnya juga sedikit sebanyak KWSP kemudahan ini, dan juga memang ia juga perlu untuk dibelanjakan secara yang berhemah. Okey. Saya rasa banyak ilmu dapat dikongsikan oleh Dr. Irwansyah Zainal Abidin pada petang ini, supaya duit yang kita dapat pada hari ini tidak dijadikan sebagai jerat untuk kita tambah hutang, ataupun kita jatuh muflis dan sebagainya, ataupun kita takut sangat nak belanja. Susah juga kerana inilah hari raya, hari sedikit untuk kita berkongsi kegembiraan dengan ahli keluarga dan untuk diri kita sendiri. Mengapa tidak kita peruntukkan sedikit untuk wang yang kita simpan ini untuk berbelanja dan akhirnya dapat ada spill over ataupun merancakkan sedikit situasi peruncitan ekonomi di negara kita sempena Hari Perayaan. Terima kasih Prof. Madya Dr. Irwansyah Zainal Abidin, Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar dalam agenda awani pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.